Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Mutiara. Terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi ruang kepada Bukit Medira untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Keselamatan Cyber. Jadi keselamatan cyber ni kita tahu penting untuk Malaysia atas beberapa sebab. Pertama, Malaysia terus menggerakkan ekonomi dan masyarakatnya ke arah digital. Jadi terdapat keperluan yang meningkat untuk melindungi infrastruktur penting, sistem kerajaan dan juga data pribadi daripada ancaman cyber. Ini penting untuk mengekalkan keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan digital dan juga memastikan ekonomi berfungsi dengan lancar. Jadi masyarakat kita semakin bergantung dengan sistem digital untuk komunikasi, perdagangan dan infrastruktur kritikal. Kepentingan keselamatan cyber kita tidak boleh dipertikaikan. Jadi Bukit Medira menyokong rang undang-undang keselamatan cyber khususnya dengan penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara yang disebutkan dalam bahagian 2. Jawatankuasa ini diperuntukkan untuk merancang, memutuskan dan juga mengawasi pelaksanaan dasar serta memberi nasihat yang mampu menangani isu keselamatan cyber seperti mana yang telah dinyatakan di dalam pasal 6. Jadi kita faham perundangan memainkan peranan yang penting dalam keselamatan cyber untuk mewujudkan rangka kerja undang-undang yang mentarifkan jenayah cyber, menetapkan juga penalti bagi pesalah dan mengawal selia penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan. Jadi tanpa perundangan yang sesuai, tidak ada garis panduan yang jelas untuk mendakwa penjenayah cyber dan juga mangsa yang akan mempunyai jalan yang terhad untuk mendapatkan keadilan. Jadi kegagalan menangani isu keselamatan cyber juga boleh membawa kepada akibat yang meluas. Penipuan dalam talian, kecurian identiti dan juga pelanggaran data boleh mengakibatkan kerugian keuangan, kerosakan reputasi dan juga liability undang-undang. Jadi Bukit Medira juga ingin memetik artikel dari The Star yang menyatakan Malaysia has ranked 8th of the most breached country in quarter 3 of last year's dengan izin. Jadi itu merupakan satu persepsi, satu label yang amat memudaratkan. Jadi balik kepada Malaysia, lokasi strategik Malaysia menjadikan negara kita satu sasaran utama bagi serangan cyber. Jadi posisi Malaysia sebagai pusat penting untuk perdagangan dan juga pelaburan bermakna rangkaian dan sistemnya sentiasa terdedah kepada ancaman cyber dari pelaku dalam ataupun luar negara. Jadi kita tak boleh nafikan menangani cabaran keselamatan cyber ini memerlukan pendekatan yang merangkumi dasar dan juga peraturan keselamatan yang teguh, pelaburan, pendidikan dan juga latihan keselamatan cyber. Kita tahu memang amat penting. Jadi bahagian 8 akta ini menyatakan bahawa hal-hal penting mengenai penguatkuasaan dan juga tindakan. Jadi keadaan keselamatan cyber yang semakin teruk di Malaysia memerlukan usaha bersepadu untuk mengukuhkan pertahanan cyber dan juga meningkatkan kesedaran keselamatan orang ramai. Jadi salah satu cabaran utama untuk memerangi ancaman cyber adalah evolusi teknologi yang pesat yang sering mengatasi pembangunan langkah keselamatan cyber. Kadang-kadang penjenayah cyber ni sentiasa berinovasi dan juga mengeksploitasi kelemahan dalam perisaian dan juga perkasaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem dan juga data. Jadi saya bagi contoh malware dengan izin, serangan pancingan data ataupun phishing dengan izin, ransomware dan sebagainya yang merupakan antara ancaman-ancaman yang sedia ada. Jadi untuk memerangi ancaman cyber secara berkesan, ditegaskan bahawa kerjasama dan juga pengkongsian maklumat di kalangan kerajaan, peniaga, pakar-pakar memang penting. Jadi saya nak kongsi jugalah satu laporan iaitu menunjukkan 48% organisasi di Malaysia merasakan kurang kelengkapan dalam menekankan keperluan yang mendesak untuk memperkukuhkan keupayaan keselamatan cyber. Pada masa yang sama, lebih membimbangkan adalah 75% organisasi mengabaikan penilaian risiko yang biasa. Jadi menghalang pengesanan ancaman yang tepat pada masanya.
Jadi tinjauan ini juga mendedahkan bahawa lebih 50% perniagaan bergelut dengan keletihan berjaga-jaga ataupun istilah dikenali sebagai alert fatigue dengan izin. Jadi menghadapi purata sebanyak 221 insiden setiap hari. Jadi hal-hal ini memang ternyata dan membuktikan bahawa keperluan untuk RUU ini memang sangat-sangat memerlukan untuk menangani isu mengenai keselamatan cyber. Jadi selain itu, pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan keselamatan cyber juga penting untuk membangunkan dan mencarikan penyelesaian yang inovatif kepada ancaman yang muncul dan juga meningkatkan daya tahan infrastruktur digital. Jadi Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan standard keselamatan cyber dan pada masa yang sama kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi jenayah cyber. Ia penting juga untuk membina kepercayaan dan juga kerjasama untuk semua. Jadi secara kesimpulannya, keselamatan cyber bukan hanya tentang melindungi sistem dan juga data. Ia juga tentang melindungi cara hidup kita dalam dunia yang semakin digital. Jadi ketika kita merangkul digitalisasi, marilah kita ingat-ingat kata Satya Nadella, CEO Microsoft. The transformative power of technology is its ability to democratize as well as to make the impossible possible. Dengan izin. Jadi dengan melabur dalam langkah-langkah keselamatan cyber, Malaysia dapat melindungi aset kritikalnya dan meningkatkan daya saing dan membina ekonomi digital yang lebih selamat, yang lebih lestari, yang boleh memanfaatkan semua rakyat Malaysia. Jadi dengan ini Bukit Bendera menyokong RUU Keselamatan Cyber. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Dipersilakan Yang Berhormat Indra Mahkota.